Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita akan pergi ke subjek sirah. Okey, untuk tahun 5 Bukhari dan Muslim ya. Okey, tajuk apa yang kita nak tengok minggu ini? Minggu ni kita akan tengok tajuk perkembangan agama Islam. Okey, ada 5 bahagian yang perlu kita lihat. Pertama sekali dari segi akidah, kemudian ibadah, akhlak, muamalah dan perundangan. Okey, untuk kelima-lima ni ada 2 bahagian yang kita nak lihat. Pertama, sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangan Islam. Okey. Yang pertama, dari segi akidah, sebelum kedatangan Islam, okey, Arab Jahiliyah menyembah berhala, batu, pokok, matahari, apa sahaja selain daripada Allah. Okay, masa tu kepercayaan mereka bukan kepada Allah. Di sekeliling Kaabah saja ada 360 jenis berhala. Okay, yang terbesar adalah Al-Lata dan Al-Uzza. Okay, nama-nama berhala yang lain ada Al-Manah, Yaghuth dan Ya'uq. Selepas kedatangan Islam, okay, yang mana berkembang selepas hijrah ke Madinah. Okay, fokus utama mula-mulanya Islam berkembang ni adalah kepada mentauhidkan Allah. Okey? Sesuai dengan fitrah manusia yang beriman, okey, dan tunjang kekuatan umat. Okey, mentauhidkan Allah ni adalah tunjang kepada kekuatan ummah. Okey? Okey. Berpandukan kepada 6 rukun Islam. Okey, apa dia? Pertama, beriman kepada Allah. Okey, Allah yang menciptakan semua dan Allah yang merancang semuanya. Okey. Beriman kepada malaikat. Kemudian beriman kepada kitab, kepada rasul, hari kiamat dan juga kepada qada dan qadar. Ini adalah tunjang tauhid. Okey, 6 rukun iman. Okey. Kemudian dari segi ibadah yang kedua ya. Sebelum kedatangan Islam. Okey, macam mana manusia Arab Jahiliyah pada masa tu beribadah? Mereka menyembah selain daripada Allah, macam mana yang kita tahu, dan mengikut cara nenek moyang mereka. Okey. Tapi lepas kedatangan Islam, okey, solat telah difardukan pada tahun ke-10 kenabian. Masa tu Isra' dan Mi'raj. Ingat lagi peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab. Okey. Kemudian azan juga disyariatkan pada tahun pertama hijrah setelah membina masjid. Siapa yang disuruh mengajar azan? Okey, Abdullah bin Zaid Al-Ansari disuruh mengajarkan azan kepada Bilal bin Rabah. Okey, Rasulullah minta mengajar Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan. Pada hari pembukaan kota Mekah, azan zuhur dah dilaungkan atas Kaabah. Okey. Kemudian kita ada puasa. Okey. Difardukan pada tahun kedua hijrah. Zakat juga diwajibkan pada bulan Syawal tahun kedua hijrah dan haji difardukan pada tahun ke-9 hijrah. Ini semua adalah asas ibadah dalam Islam. Okey, selepas Islam. Okey, kemudian kita tengok dari segi akhlak. Sebelum kedatangan Islam, okey, kaum yang lemah sering ditindas. Okey, wanita dihina dan tidak dihormati dan mereka juga zalim. Okey, cenderung berkelakuan zalim. Kemudian selepas kedatangan Islam, kita dapat lihat masyarakat yang penyayang, pemurah, sabar, belas kasihan dan bertolak ansur.
Okey. Dan kedudukan wanita dalam masyarakat lebih dihargai dan dihormati. Golongan yang susah juga selalu dibantu. Okey. Dari segi muamalah. Okey, muamalah. Apa dia muamalah? Muamalah ialah tata cara perhubungan sesama manusia. Apa matlamatnya? Untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera dan menggalakkan bekerja bersungguh-sungguh dan diberkati. Okey. Dalam muamalah ada beberapa bahagian ya. Kita tengok apa bahagiannya. Tak ada jual beli, hutang, sewa, gadaian, upah, mudharabah. Dan semua ni adalah bahagian dalam muamalah. Okey, sebelum kedatangan Islam, apa yang berlaku? Okey, muamalah, proses jual beli ke, proses hutang ke, apa sahaja di bawah muamalah dijalankan secara zalim, riba dan penipuan. Ada yang berlaku penipuan timbangan, okey? Janji 1 kilo tapi dibagi lebih kurang, okey? Ada yang ditindas. Tapi lepas kedatangan Islam, sistem jual beli lebih jelas dan adil. Dalam Islam pula ada larangan. Okey, penjualan barang yang mendatangkan mudarat dan maksiat tak dibenarkan. Yang ada unsur penipuan dan riba pun tak dibenarkan juga. Jadi lebih adil untuk penjual dan pembeli. Okey, tak ada penindasan lagi. Okey, kita kali ni akhir sekali kita tengok dari segi perundangan. Sebelum kedatangan Islam, sistem dia tak adil, zalim dan banyak penindasan berlaku. Okey? Tapi lepas kedatangan Islam, sistemnya lebih adil dan telus. Okey? Yang mana perundangan Islam yang pertama, juga perlembagaan Islam bertulis yang pertama, okey, berlaku pada tahun pertama Hijrah 622 Masihi, iaitu Piagam Madinah. Okey. Apa langkah yang diambil ke arah perundangan Islam yang lebih telus ni? Okey. Ada 3 langkah yang diambil. Apa dia? Langkah pertama, membina masjid. Masjid sebagai tempat ibadah untuk sampaikan ajaran Islam, selesaikan masalah, bersosial dan pusat pentadbiran. Pendek kata, masjid adalah tempat tumpuan untuk satu-satu aktiviti. Okey. Langkah kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Kaum muhajirin daripada Mekah yang berhijrah ke Madinah. Kaum ansar adalah penduduk asal Madinah. Okey. Untuk apa? Untuk wujudkan persefahaman, untuk bantu kaum muhajirin mulakan hidup baru. Okey. Dan langkah yang ketiga, dengan mengadakan perjanjian. Dengan siapa? Dengan orang Yahudi. Untuk apa? Supaya bersama-sama pertahankan Madinah dari ancaman. Okey. Dan mereka diberi jaminan dan keadilan dalam hidup dan beragama. Maksudnya mereka ada kebebasan untuk hidup bebas dalam negara tu, dan mereka juga boleh pilih untuk teruskan dengan agama asal mereka. Okey. Apa prinsip perundangan Islam? Okey, sekarang kita nak tengok prinsip perundangan Islam. Yang pertama, sumber hukum adalah berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Yang kedua, tanggungjawab menegakkan keadilan. Okey, ini dipikul oleh semua ya. Okey. Yang ketiga, kebebasan beragama bagi bukan Islam. Okey, jadi orang yang bukan Islam boleh ada hak untuk pilih agama mereka sendiri. Okey. Mereka penduduk bebas bergerak dan tinggal dalam negara. Okey. Yang Islam atau bukan Islam bebas bergerak dan tinggal dalam negara. Kemudian, hubungan baik semua pihak. Tak kira kaum,
Okey? Tak kira segenap lapisan masyarakat lah. Dari tua, muda, okey, tak kira kaum, mereka semua ada hubungan yang baik. Okey? Tanggungjawab mempertahankan tanggungjawab pertahanan dan keamanan negara terletak pada semua masyarakat, segenap lapisan masyarakat. Okey? Dan kesatuan umat Islam dan kedaulatan negara. Okay. Ini adalah prinsip perundangan Islam. Okey? Sekarang kita tengok apa hasil prinsip perundangan Islam. Yang pertama, Islam berkembang pesat. Bila prinsip perundangan Islam dijalankan, lebih adil, lebih telus, dengan mudahnya Islam berkembang. Okey? Kemudian, semua hak diambil kira. Tak kira tua, muda, agama Islam, Yahudi, Nasrani atau apa saja, semua hak diambil kira. Okey? Ketiga, bentuk kesatuan dan buat perjanjian. Okey? Dan apa kesannya kepada negara dan masyarakat tu? Okey, pertama sekali ia sesuai untuk semua. Okey? Tak kira agama apa, masyarakat apa, golongan apa, sesuai untuk semua. Okey? Dan mempunyai peraturan. Okey? Peraturannya lebih adil, lebih telus dan teratur. Okey? Boleh menyatukan masyarakat. Bila berlaku adil, masyarakat dapat disatukan dan boleh menghapuskan permusuhan. Okey, bila tak ada permusuhan, wujud keamanan dalam masyarakat dan negara tu tadi. Jadi, garis pandu pemulihan kaum dapat dijalankan dengan lebih lancar. Okey? Dan mudah juga untuk membentuk politik sesebuah negara apabila satu sistem tu lebih adil dan telus. Okey, dan akhir sekali, mudah untuk merangka persefahaman dalam sesebuah negara. Apabila adanya satu sistem perundangan yang adil dan telus, tersusun, semua perkara dapat diatur dengan lebih mudah. Okey. Itu sahaja untuk minggu ini. Tajuk kita minggu ini, perkembangan agama Islam. Tamat untuk satu tajuk. Okey? Jadi, untuk apa-apa latihan minggu ini, untuk tajuk ini sahaja. Tunggu arahan daripada saya. Dan saya akan upload dalam WhatsApp group nanti. Sekiranya ada apa-apa soalan, ada apa-apa yang tak faham, awak boleh terus maklumkan kepada Ustaz Muhammad ataupun kepada saya melalui WhatsApp personal. InsyaAllah nanti kami akan bantu semampu yang boleh. Okey? Itu sahaja. Jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum.